Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar 2 Al-Farabi. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Baiklah, jadi quotes of the class kita hari ini adalah ni, okey. Cikgu bagi graf kat kamu. Yang ni adalah kamu lah, melambangkan kamu, cikgu, okey. Quotes ni nak bagi tahu, dia kata you are not a machine. Dia kata kamu bukan mesin, kamu bukan robot. Okey, lepas tu dia kata lagi, your best, okey, will look different each day. Kamu punya keadaan yang terbaik kamu, dalam state yang kamu terbaik, kamu buat kerja bagus, kamu hantar kerja, kamu sidai baju, kamu basuh pinggan, kan? Kamu tolong mak ayah kamu kat rumah, kan? Your best, okey, ataupun kamu semayang awal waktu, kan? Jadi your best tu will look different each day. And that's totally okay. Dia nak bagi tahu kat sini, ada hari kamu, your best kamu dekat sini saja. Ada hari, your best kamu tinggi sikit. Lepas tu, ada hari, your best kamu dekat bawah. Jatuh merudum pula. Lepas tu, tiba-tiba esok tu, naik mencanak pula kamu punya tahap kerajinan kamu ke dan sebagainya. Jadi kat sini, dia nak bagi tahu tiap-tiap hari sebenarnya, kamu dah buat yang terbaik. Jadi, kamu kena betul-betul lah. Kamu yakin dengan diri kamu, okey, aku dah buat yang terbaik. Benda tu akan menyebabkan kamu, walaupun contoh hari ni, semalam kamu, aku tak buat kerja banyak, kan? Okay. Benda tu akan menyebabkan esok tu, kamu takkan mengalah. Kamu akan tetap buat yang terbaik. Dan bila kamu usaha sungguh-sungguh, akan sampailah tahap yang your best tu optimum sangat-sangat. Macam tu. Okay? Okay. Kita masuk pembelajaran untuk hari ni. Okay, cikgu nak buat apa lagi? Cikgu nak cerita lagi pasal tuas. Mesti kamu macam dah bosan, kan? Tapi cikgu nak bagi kali ni kamu faham betul-betul sebelum kita nak masuk satu yang kita panggil sebagai momen daya. Yang tu lagi susah lah. Tapi yang ni disebabkan tuas ni dia mudah sebenarnya. Cumanya kita kena pergi detail sikit lah untuk kita faham sungguh-sungguh apa itu tuas. Dan macam mana kita nak selesaikan masalah tuas berkaitan kedudukan fulcrum, beban dan daya. Jadi kita tengok formula dia balik. Kamu hadam sungguh-sungguh lah. Beban, darab jarak beban dari fulcrum. Ni beban. Okay. Jarak beban dari fulcrum. Dan daya. Dan darab jarak daya dari fulcrum. Kamu hadam sungguh-sungguh. Dia ada dua belah. Satu belah kiri. Okay. Satu belah kanan. Formula ni. Okay. Jadinya cikgu dah bagi kat kamu. Cikgu dah cerita pasal penyelesaian ni, kan? Penyelesaian tuas. Jadi cikgu kata dia kena tukarkan beban sebab dia bagi 100 kilogram. Nak tukar. Jadi berat lah. Daripada jisim ke berat darab 10. Dapatlah 1000 Newton. Lepas tu dia guna formula beban darab jarak beban. Iaitu beban tu batu. Jarak beban dari fulcrum tu yang ni. Okay. Batu kecil lah. Fulcrum tu batu kecil. Dan sama dengan, okay, belah sini, dia nak bagi tahu sebelah sini adalah sama dengan daya, iaitu tangan kawan ni, kontraktor ni, daya darab jarak daya dari fulcrum. Dia nak bagi tahu sebelah sini, nilai kerja dia adalah sama dengan sebelah sini. Okay, kita nak tengok lah. Jadi, bila kira-kira dapat daya tu. Daya ni kita tak tahu berapa dia nak daya. Okay, dia nak magnitude daya. Jadi, 1000 Newton tu adalah beban. Jarak beban dari fulcrum dia dah bagi, iaitu 0.5. Kamu kena tengok betul-betul lah. Dia kata apa? Dia takkan bagi tahu jarak beban dari fulcrum. Dia tak bagi tahu macam tu dalam soalan. Kamu kena nilai sendiri. Bila dia kata jarak di antara batu besar, ni batu besar dan batu kecil ialah 0.5. Maksudnya jarak di antara batu besar dan batu kecil tu, yang ni lah, iaitu jarak beban dari fulcrum. Jadi kamu darab dengan 0.5 lah. Dan sama dengan, dia kena sama dengan, formula sebelah sini wajib sama dengan yang sebelah sini. Jadinya, kamu letaklah daya, kamu tak tahu berapa, kan? So, kamu tulis je lah daya darab 2 meter.
2 meter tu dia tulis kat sini jarak di antara lelaki itu, ni lelaki, dan batu kecil. Maksudnya jarak ni lah, betul lah. Dekat sini jarak daya dari fulcrum 2 meter. Jadi bila kamu susun balik, kamu letakkan daya ni berseorangan, kamu bawa 2 meter ni pergi belah sini. Okay, jadi bahagi, dapatlah 250 Newton. Seterusnya, macam mana nak buktikan formula ni? Betul ke jarak beban darab jarak beban dari fulcrum tu sama dengan daya darab jarak daya dari fulcrum? Okay, jadi mas sini cikgu nak tunjuk. Kita nak kira secara berasingan. Sebelah kiri, okay, kita nak kira asing. Sebelah kanan kita nak kira asing. Sebab dah dekat soalan yang ni, okay, yang cikgu tunjuk ni, kita dah kira kan tadi dapat 250 Newton dia punya daya. So kita dah tahulah daya dia 250 Newton. Jadi kita kira yang sebelah kiri dulu. Okay, sebelah kiri ni adalah beban darab jarak beban dari fulcrum. Jadinya 1000 Newton. Ni beban darab 0.5 meter. Dapatlah 500 Newton meter. Newton meter ni kita boleh tulis juga sebagai joule. Joule tu adalah unit bagi tenaga. Okay, unit bagi tenaga. Kalau yang ni daya sahaja. Okay, yang ni daya sahaja. Yang ni jarak. Okay, bila darab ni akan dapat tenaga. Okay, kerja yang kamu lakukan. Dalam dia punya unit Newton meter. Okay, ataupun joule lah. Huruf J besar. Tapi tulis Newton meter lah. Lebih nampak lah yang kamu darab N dan M ni. Okay, jadi sebelah ni dah dapat 500 Newton meter. Kita nak bandingkan sama ke tak dengan sebelah kanan. Jadi sebelah kanan ni adalah daya darab jarak daya dari fulcrum. Jadinya daya tu adalah kita dah nampak 250 Newton. Tadi kita dapat kan. Kita darab dengan 2 meter lah. Sebab jarak di antara daya dan fulcrum ni, iaitu jarak daya dari fulcrum adalah 2 meter. Kan kat sini kan. Jadinya kita darab-darab dapat juga sama sebiji. Iaitu 500 Newton meter. Maksudnya kat sini terbuktilah formula ni memang beban darab jarak beban dari fulcrum memang sama nilai dia dengan daya darab jarak daya dari fulcrum. Yang tu lah formula dia. Okay. Jadi, cikgu nak tanya lagi. Apa akan berlaku kalau jarak daya dari fulcrum, jarak daya dari fulcrum tu yang ni. Jarak daya ni lelaki dari fulcrum, apa yang dia nak buat? Dipendekkan. Daripada tadi 2 meter, kita pendekkan kepada 1.5 meter. Apa akan berlaku? Okay, mas sini cikgu tunjuk kat kamu. Untuk kamu lebih faham macam mana tuas ni berfungsi lah. Okay, jadi, kamu tengok dekat sini. Kita nak bandingkan lah, kita nak kira sebiji macam ni. Cumanya kita nak ubah. Ni jarak cikgu dah buat anak panah. Cikgu buat 1.5 meter lah. Sebelum ni 2 meter. Kalau soalan yang asal 2 meter. Cikgu andaikan dia dipendekkan menjadi 1.5 meter. Maksudnya lelaki ni dia akan injak diri dia ke depan lah. Jadilah jarak tu lebih pendek kan. Jadinya 1.5 meter. 1.5 meter ni gantikan dengan ni lah. 2 meter ni lah. Jadilah 1.5 meter. Lepas tu kita buat sama saja cara pengiraan. Daya kita injak, P dia duduk sorang-sorang. 1.5 ni letak ke bawah ni. Jadi bahagi. Lepas tu kamu kira-kira. Kamu dapat 333 Newton. Okey, kamu dapat nilai dia 333 Newton. Ni kenapa dia Newton? Sebab, kenapa bukan Nm? Kenapa dia N sahaja kan? Sebab dia nak nilai daya. Dia bukan nak nilai kerja ke apa. Bila kamu kira ni pun, kamu dah boleh nampak dia punya unit. Kamu boleh potong unit meter ni. Sebab dia duduk atas dan duduk bawah. Dia akan saling memusnahkan lah. So, dah tak ada unit meter. Jadilah tinggal Newton sahaja. Sebab tu dia ada Newton sahaja dekat unit ni. Jadi, kamu dapat daya kamu 333. Okey. Yang sebelum ni 250 Newton. Maksudnya dekat sini, yang kamu dah pendekkan jarak ni. Okey, kita baca kat sini. Maka,
Maka jika jarak daya dari fulcrum dikurangkan kepada 1.5 meter, okey, yang tadi yang ni lah dah dikurangkan kepada 1.5 meter, daya yang perlu dikenakan untuk mengangkat beban adalah lebih banyak. Lebih banyaklah, okey, berbanding sewaktu jarak daya dari fulcrum lebih jauh, iaitu yang sebelum ni lah 2 meter. Okey, jarak dia daya dia hanya 250 Newton saja berbanding yang ni 333 Newton. Dia berat. Dia perlukan banyaklah daya. Jadi seterusnya kita nak tengok pula soalan ni. Yang ni pun cikgu dah cerita, tapi cikgu nak cerita lagi sekali sebab hari tu cikgu tulis guna tangan saja. Cikgu takut kamu tak faham tulisan cikgu. Okey, jadi cikgu cerita balik. Sofia ni dia duk sapu sampah guna penyapu kan. Jadi panjang penyapu adalah 1.4 meter. Maksudnya daripada tangan Sofia ni sampai ke hujung ni, okey, adalah sebanyak 1.4 meter. Dan tu panjang dia. Seterusnya, tangan yang diletakkan, okey, 0.2 meter. Maksudnya, tangan kanan Sofia ni dia letak 0.2 meter daripada tangan kiri. Okey, jarak di antara tangan kanan dan kiri adalah 0.2 meter. Tangan kiri ni bermaksudnya hujung penyapu lah. Jadinya, yang ni hujung penyapu adalah fulcrum sebenarnya. Okey, sebab yang ni tuas kelas ketiga. Okey, tuas kelas ketiga dia punya daya berada di tengah. Okey, jadi kita tengok lagi. Dia kata hitungkan daya yang diperlukan sekiranya berat sampah ialah 2.5 Newton. Okey, berat sampah 2.5 Newton maksudnya beratlah 2.5. Jadi kita nak kira formula dia adalah beban darab jarak beban dari fulcrum sama dengan daya darab jarak daya dari fulcrum. Jadinya beban kamu dah ada 2.5 Newton. Jarak beban dari fulcrum. Okey, jarak beban, ni beban dari fulcrum. Fulcrum macam cikgu kata dia hujung sekali. Okey, untuk tuas kelas ketiga, tengah daya, maksudnya hujung sekali ni fulcrum lah. Titik sokongan yang tidak bergerak. Bila kamu sapu, hujung tu mesti dia akan macam tahan kamu punya tangan kanan tu untuk sapu. Tangan tengah tu untuk menyapu kan. Maksudnya tangan belakang tu adalah fulcrum lah. Jadi, jarak beban dari fulcrum adalah 1.4 lah. Dia dah habaq dah. Jarak panjang penyapu kan. 1.4. Okey, sama dengan daya kamu tak tahu. Kamu tak tahu kan, kawan ni nak tekan berapa daya, berapa Newton untuk supaya penyapu ni boleh bergerak. Okey, darab jarak daya dari fulcrum. Okey, so sekarang kamu dah ada daya, yang ni tangan kanan daya. Okey, jarak daya dari fulcrum adalah 0.2 meter lah. Dia dah bagi tahu. Jadinya kamu injak macam tadi, kamu bawa 0.2 ni duduk sama-sama dengan yang ada nilai, tinggai daya ni seorang-seorang. Okey. Jadi daya sama dengan 2.5 Newton darab 1.4 meter bahagi 0.2 meter. Bawa 0.2 meter ni daripada darab, dia punya hubungan dia akan jadi bahagilah. Jadi kamu akan dapat nilai 17.5 Newton. Jadi kamu dah dapat, jadi daya yang Sofia perlu kenakan untuk menyapu adalah sebanyak 17.5 Newton. Okay, timbul pula persoalan. Apa yang akan berlaku jika jarak daya dari fulcrum, okay, ni jarak daya tangan kanan Sofia dari fulcrum. Okay, kita tengok apa yang dia nak. Apa berlaku kalau jarak daya dari fulcrum dipanjangkan. Dipanjangkan daripada 0.2 kepada 0.3. Maksudnya dia nak panjangkan lah. Maksudnya sekarang ni situasi dah berubah. Ni cikgu tak ubah 0.2 kan. Sepatutnya situasi sekarang ni 0.3 meter. Ni cikgu label 0.3 meter. Dia dah ditingkatkan. So kita nak tengok apa yang akan berlaku pada daya yang Sofia perlu kenakan. Berapa daya yang Sofia perlu kenakan untuk dia menyapu. Okay, jadi formula macam biasa, darab jarak beban dari fulcrum sama dengan daya darab jarak daya dari fulcrum. Beban 2.5 Newton sama, jarak beban dari fulcrum sama, panjang penyapu maksudnya hujung ni ke hujung ni 1.4 meter sama dengan daya kamu tak tahu, kita nak kenal pasti
darab dengan 0.3 meter. Maksudnya kalau tadi yang lelaki nak tekan batu tu, kita pendekkan jarak. Sekarang ni, Sofia ni, kita panjangkan jarak di antara daya dan fulcrum dia. Jadinya dah jadi 0.3 meter lah. Sebelum ni 0.2 meter. Jadi cara pengiraan sama sahaja macam tadi. Daya bawa seorang-seorang 0.3 bawa ke bawah bersama-sama dengan nombor ni. So dia akan jadi 2.5 Newton darab 1.4 meter bahagi 0.3 meter. Okay, kamu cuba ikut kamulah. Kamu nak ambil kalkulator kan. Kamu boleh masuk kalkulator kan dalam exam hall. Okay. Dalam kelas lah untuk periksa kan. Okay, jadinya kamu ambil kalkulator, kamu cuba kira. Betul tak nilai yang cikgu tulis kat sini? Cikgu dapat 11.7 Newton. 11.7 Newton. Maksudnya Sofia perlu mengenakan daya sebanyak 11.7 Newton. Okey. Berbanding sebelum ni, Sofia perlu kenakan sebanyak berapa? Tadi 11.7. Yang ni 17.5 Newton. Maksudnya yang bila dah kita panjangkan jarak tu, daya pula akan berkurang. Okey, daya akan berkurang. Cikgu tulis kat sini, maka jika jarak daya dari fulcrum, jika jarak daya dari fulcrum, okey yang ni, okey, dipanjangkan, cikgu silap je, dipanjangkan kepada 0.3 meter, okey, daya yang perlu dikenakan oleh Sofia lah untuk mengangkat beban, untuk menolak ni lah maksud cikgu, untuk menyapu lah, adalah lebih rendah. Adalah lebih rendah lah dia punya daya yang diperlukan berbanding sewaktu jarak daya dari fulcrum adalah lebih dekat, iaitu 0.2 meter. Jadi kamu boleh kaitkanlah, kalau jarak ni memanjang, daya kamu akan berkurang. Okay, kalau macam yang orang duk angkat batu tadi, dia punya, cikgu pendek kan dia punya palang tu kan, kedudukan orang tu makin dekat dengan fulcrum, dia punya daya yang diperlukan untuk menekan, untuk angkat beban tu, iaitu batu, adalah lebih besar berbanding waktu 2 meter. Kan, kamu boleh bayangkan maksud cikgu. Okay, jadi cikgu nak kamu siapkan ini. Baru berapa orang hantar cikgu? Cikgu, sebab itulah cikgu macam agak pasti kamu tak berapa faham bahagian ni. Okay, cikgu pun terang gitu-gitu je itu kan. Jadi ni cikgu terang sungguh-sungguh. Cikgu harap kamu boleh jawab. Yang ni senang je, tuas kelas ketiga kan. Sebab daya duduk tengah kan. Jadi dia sama macam penyapu lah keadaan ni. Jadi cikgu nak kamu jawab B juga. B ni apa akan berlaku? Dia tanya, kamu tengok ni soalan kebat ni. Jadi cikgu nak kamu jawab sungguh-sungguh, hantar dekat cikgu. Okay. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Tengok tugasan pun cikgu bagi tahu, siapkan tugasan yang lalu sahaja dan hantar pada cikgu. Bintang akan tetap dapat. Cumanya satu bintang macam tu je lah. Okay? Sebab dah lewat kan. Tapi cikgu akan sangat-sangat gembira kalau kamu hantar tugasan. Tak kisahlah tugasan tu yang lepas-lepas punya. Okay, hantar je kat cikgu. Walaupun kamu tak siap semua lagi, hantar je sikit-sikit dulu dekat cikgu. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.